Peristiwa 13 Mei 1969 adalah rusuhan kaum yang berlaku terutamanya antara kaum Melayu dan Cina, serta merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Tragedi ini telah mengakibatkan kehilangan nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum 1969. Peristiwa ini adalah kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Parti Perikatan UMNO, MCA dengan MIC telah mengalami kekalahan yang teruk kepada Parti Gerakan DAP dan PPP di mana kebanyakan ahli mereka berbangsa Cina dengan hilang majoriti 2/3 kerusi dalam Dewan Rakyat semasa pilihan raya 1969 pada 10 Mei. Pada 11 dan 12 Mei 1969, Parti Gerakan dan DAP mengadakan perarakan besar-besaran di Selangor yang sesetengahnya adalah tanpa izin daripada pihak polis. Mereka berarak dengan mengikat penyapu kepada kenderaan mereka sebagai lambang menyingkirkan orang Melayu dari Kuala Lumpur sambil melaungkan slogan perkauman. Ada yang mencaci dan meludah ke arah orang Melayu di tepi-tepi jalan juga. Perarakan ini sebenarnya merupakan kesinambungan daripada perarakan jenazah yang dilakukan oleh Parti Buruh pada 9 Mei sempena kematian pembunuhan seorang Cina ketika pertempuran dengan pihak polis sebelum pilihan raya. Namun begitu, perarakan jenazah bertukar menjadi perarakan kemenangan pilihan raya dengan untuk menghina kaum Melayu. Wakil gerakan Yau Tek Chai memohon maaf di atas kebiadaban ahli-ahlinya semasa perarakan tetapi tidak diterima oleh parti lain. Pada 13 Mei 1969, UMNO berasa tercabar lalu mengadakan perarakan yang diketuai oleh Datuk Harun Idris, Menteri Besar Selangor. Kejayaan penubuhan kerajaan selepas pilihan raya itu, orang Melayu berkumpul dengan membawa senjata parang dan keris. Mereka mula menyerang dan membakar rumah-rumah, kedai serta kereta di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Rusuhan ini mula tersebar sehingga perintah berkurung 24 jam serta perintah tembak dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara dan diumumkan melalui radio dan televisyen. Tindakan provokatif daripada kedua-dua pihak didapati telah membakar semangat setiap kaum sehingga tercetusnya pergaduhan dan rusuhan di mana bantuan tentera terpaksa dipanggil apabila polis hampir gagal mengawal keadaan. Seterusnya adalah tindakan-tindakan yang diambil oleh kerajaan. Tindakan yang pertama adalah pengistirahan darurat. Pengistirahan darurat adalah untuk menenangkan keadaan terteran daripada situasi yang tidak terkawal dan pertempuran antara kaum berlaku. Seterusnya adalah penubuhan mageran. Penubuhan mageran ini bertujuan untuk mengembalikan semula keamanan dan undang-undang negara, menentukan pentadbiran yang licin dan sempurna, dan juga untuk mengembalikan semula keharmonian dan kepercayaan antara kaum di tanah Melayu. Seterusnya adalah penubuhan JPN dan MMN. JPN berfungsi untuk membantu meningkatkan kesedaran komuniti, mewujudkan dan menyelaraskan aktiviti perpaduan, membimbing kanak-kanak berbilang kaum, membantu dan membukukan perpaduan dan integrasi nasional, dan juga menyediakan khidmat sokongan yang berkualiti. Seterusnya adalah penubuhan MPN. MPN ini ditubuhkan pada 29 Januari 1970 dan ia bertujuan untuk membentuk perpaduan antara kaum di Malaysia. Selain itu, MPN juga adalah untuk meneliti isu-isu perpaduan negara dan mereka juga bertanggungjawab terhadap beberapa ideologi negara berkaitan dengan perpaduan. Antara prinsip-prinsip rukun negara adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesepadan kesusilaan. Tindakan yang terakhir adalah penyusunan semula politik. Ini dicadangkan untuk mengurangkan perpecahan politik yang berlaku di kalangan masyarakat di Malaysia dan terdapat juga beberapa parti politik yang telah menubuhkan barisan nasional. Seterusnya adalah kepentingan hubungan etnik kesan daripada peristiwa tersebut. Hubungan etnik memperlihatkan perbezaan dari aspek lokasi yang berbeza merupakan perkembangan yang kurang sihat dalam pemupukan hubungan etnik di Malaysia. Contoh yang kita dapat tahu adalah kejahilan ilmu masyarakat Semenanjung Malaysia dalam memahami cara hidup masyarakat Sabah dan Sarawak.
Seterusnya adalah dari sudut sistem pendidikan yang terasing. Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Maksudnya di sini adalah pelajar Melayu menuntut di sekolah Melayu dan menggunakan bahasa perantaraan bahasa Melayu. Pelajar Cina pergi ke sekolah Cina dan menggunakan bahasa Mandarin, dan juga pelajar India pergi ke sekolah Tamil dan menggunakan bahasa Tamil. Seterusnya ialah faktor peristiwa Mei 1969. Yang pertama ialah layanan berat sebelah oleh tentera Jepun. Yang kedua ialah dasar pecah dan perintah penjajah Inggeris. Yang ketiga ialah latar belakang pendidikan yang berbeza mengikut kaum. Manakala yang keempat pula ialah pertelingkahan parti politik. Dan yang kelima ialah perasaan tidak puas hati kaum Cina terhadap hak istimewa orang Melayu. Dan yang terakhir ialah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Seterusnya ialah kesan-kesan daripada peristiwa 1969. Kesan negatif yang pertama ialah hubungan antara kaum Melayu dan kaum Cina menjadi tegang. Manakala kesan yang seterusnya ialah parti politik sebagai taktik untuk menghasut fikiran rakyat untuk berpecah belah. Kesan positif yang pertama ialah peristiwa ini dapat membuka minda masyarakat. Seterusnya, peristiwa ini juga dapat menyusun semula parti politik yang sedia ada. Kesan positif yang ketiga ialah penyeragaman sistem pendidikan. Dan yang keempat, peristiwa ini dapat meningkatkan ekonomi rakyat. Dan yang terakhir ialah keterbukaan masyarakat semakin bertambah. Ajaran yang pertama ialah rakyat Malaysia perlu bersatu padu agar membentuk masyarakat mempunyai ikatan yang kuat. Kedua, rakyat Malaysia perlu menghormati sesama kaum yang lain, dan akhirnya setiap aktiviti kaum dan provokasi wajar dielakkan. Kesimpulannya, sebagai masyarakat yang bersatu padu, kita haruslah saling menghormati sesama kaum. Sikap saling hormat menghormati amat penting kerana ia dapat melahirkan masyarakat yang majmuk dan saling bantu-membantu. Dapat memilih kasih antara kaum wujud, maka perselisihan antara kaum akan berlaku dan tercetusnya pergaduhan.